dan kita dah habis pada awal maupun akhir. Jadi insyaAllah kita menjemput Fadil Ustaz Muhammad Abdullah Amin Maulana Abdullah sebagai yang akan mensyarahkan sedikit sebanyak perkara-perkara yang berkaitan dengan pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Daripada seperti yang mengatakan Ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi fa'afaqa faqala hadarat as-salat faqalu na'am faqala umuru bilalan falyu'adhin wa umuru Aba Bakr an yusalli lin-nas atau qala bin-nas. Rasulullah berkata semasa beliau sakit, apabila tersedar beliau bertanya, adakah sudah masuk waktu salat? Para sahabat menjawab, ya. Rasulullah berkata lagi, perintahkan Bilal lakukan azan dan minta Abu Bakar menjadi imam salat. Qala thumma ughmiya alayhi fa afaqa fa qala hadarat as-salat faqalu na'am faqala umuru Bilalan falyu'adhin wa umuru Aba Bakr falyusalli bin-nas. Faqalat Aisyah inna abi rajulun asifun idza qama dhalika al-maqam baka fala yastati' falau aradta ghayrahu. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila tersedar beliau bertanya, adakah sudah masuk waktu salat? Para sahabat menjawab, ya. Rasulullah berkata, perintahkan Bilal lakukan azan dan minta Abu Bakar menjadi imam salat. Aisyah berkata, ayahku adalah seorang yang mudah sedih. Apabila beliau menggantikan tempatmu menjadi imam, beliau akan menangis sehingga tidak mampu. Adakah lebih baik jika kamu memerintahkan orang lain menjadi imam? Qala thumma ughmiya alayhi fa afaqa fa qala muru Bilalan falyu'adhin wa muru Aba Bakr falyusalli bin-nas fa innakunna sawahibu aw sawahibatu Yusuf. Qala fa umira Bilalan fa adhan wa umira Abu Bakr fa shalla bin-nas thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khifatan fa qala unzuru liman attaki alaihi fa ja'a Ba'ira wa rajulun akhar fattaka'a alaihima falamma ra'ahu Abu Bakr dhahaba liyanqusa fa awma ilayhi an yathbuta makana hatta qada Abu Bakr salatah. Kemudian Rasulullah berpesan lagi, apabila tersedar beliau berkata, perintahkan Bilal melakukan azan dan minta Abu Bakar menjadi imam salat. Kalian ini seperti wanita dalam kisah Yusuf. Dengan itu Bilal diperintahkan melakukan azan dan Abu Bakar dipanggil menjadi imam salat. Selepas itu Rasulullah merasakan sakitnya lebih ringan. Beliau berkata, carikan seseorang untuk aku bersandar padanya. Kemudian datang Ba'irah bersama seorang yang lain. Rasulullah pun bersandar kepada mereka berdua. Apabila Abu Bakar melihat keadaan Rasulullah begitu, beliau mematah balik ke belakang. Namun Rasulullah memberi isyarat supaya Abu Bakar tidak bertanjak dari tempatnya sehingga Abu Bakar selesai bersalat. Thumma ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida faqala Umar wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa qara'tuhu bi sayfi hadha. Selepas itu nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut. Namun Umar berkata, demi Allah, aku tidak mampu mendengar sesiapa pun berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Jika ada, aku akan membalas orang itu dengan pedangku ini. Qala wa kana an-nasu ummiyyin lam yakun fihim nabiyyun qabla fa amsaka an-nas fa qalu ya Salim inṭaliq ila sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي لهشا. Ketika itu orang yang ada di situ tidak tahu mau berbuat apa kerana mereka tidak mempunyai Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, wahai Salim, pergilah bertemu dengan sahabat Rasulullah dan panggil beliau ke sini.
Aku pun pergi bertemu dengan Abu Bakar yang ketika itu berada di masjid. Aku menangis kebingungan. Falamma ra'ani qala aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu inna Umar yaqul la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa daratuhu bi sayfi hadha. Faqala li anqalib fanqalabtu ma'ahu faja'a huwa wal nasu qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas أخرجوني فأخرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. Ketika Abu Bakar memandang, beliau bertanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia? Aku menjawab, Umar telah berkata, aku tidak mahu mendengar sesiapa pun berkata Rasulullah sudah meninggal dunia. Jika ada, aku akan penggal kepala orang itu dengan pedang ini. Mendengarnya Abu Bakar berkata, mari pergi. Aku pun berangkat bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar tiba, banyak orang yang sudah masuk ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, wahai manusia, beri aku ruang laluan. Orang yang ada di situ memberi laluan untuknya. Abu Bakar mendekati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membaca, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Surah Rasulullah. Sunnah qalu ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am fa'alimu an qad salat. Qalu ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay salla ala Rasulillah qala na'am. Qalu wa kaifa? Qala yanzilu qawmun fayukabbirun wa yusallun wa yad'un ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. Kemudian orang yang ada di situ berkata, wahai sahabat Rasulullah, adakah Rasulullah sudah dicabut? Abu Bakar menjawab, ya. Mereka yakin Abu Bakar berkata benar. Seterusnya orang ramai bertanya, wahai sahabat Rasulullah, adakah jenazah Rasulullah disembahyangkan? Abu Bakar menjawab, ya. Mereka bertanya lagi, bagaimanakah caranya? Abu Bakar menjawab, sekumpulan kamu masuk lalu bertakbir, dirikan salat jenazah, berdoa dan kemudian keluar. Selepas itu masuk sekumpulan yang lain, lalu bertakbir, salat jenazah, berdoa dan keluar. Begitulah sehingga semua orang sudah masuk. Qala ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qalu inna qala fi makan alladhi qabada Allah fi ruhah fa inna Allah lam yaqbid ruhahu illa fi makanin tayyib fa'alimu an qad salat thumma amarahum an yaghsilahu banu adi. Orang ramai bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah, adakah jenazah Rasulullah dikebumikan? Abu Bakar menjawab, ya. Mereka bertanya, di manakah? Abu Bakar menjawab, di tempat di mana Allah mencabut nyawa beliau. Sebabnya Allah tidak mencabut nyawa Rasulullah kecuali di tempat yang sangat baik. Mereka yakin Abu Bakar berkata benar. Selepas itu Abu Bakar menyuruh orang ramai yang ada di situ menyiapkan kafilah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memandikan beliau. واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا الى اخواننا من الانصار يدخلهم معنا في هذا الامر. فقال للانصار منا امير ومنكم امير. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاث ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه. Selepas itu kaum muhajirin bermusyawarah. Mereka berkata, mari kita semua pergi bertemu dengan saudara kita kaum Ansar. Tidak ada mereka bersama-sama berbincang masalah ini. Lalu seorang daripada kaum Ansar berkata, daripada kalangan kami seorang pemimpin, daripada kalangan kalian seorang pemimpin. Umar terus membalas, siapa yang memiliki tiga keutamaan ini? Umar membaca ayat 40 surah Taubah yang bermaksud dia seorang daripada dua orang semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Siapakah dua orang itu dalam ayat ini?
selepas itu Umar membulurkan tangan lalu membaiat Abu Bakar. Para di situ turut membaiat beliau dengan baiat yang indah. Telah saya telah memberikan hadis yang menceritakan bahawa wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita telah pun baca hadis yang lain yang telah mengatakan di kitab hadis yang menyebut Fadlul Abdullah bin Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang dirahmati dan yang dihormati para imam Masjid Husain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala. Jadi bersempena dengan majlis pengkhataman kitab Syama'il Muhammadiyah pada tengah hari ini. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni ialah kitab yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 279 Hijrah. Imam Tirmidzi rahimahullahu taala imam besar hadis, dan beliau telah mengarang kitab Sunan Tirmidzi atau juga dipanggil Jami' At-Tirmidzi. Dan selain daripada itu juga beliau ada karang beberapa kitab hadis yang lain, dan salah satu kitab yang beliau karang ialah kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala ialah salah seorang daripada anak murid kepada Imam Bukhari rahmatullah alaih, Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari rahimahullahu taala lahir 194 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah. Jadi Imam Tirmidzi imam besar, dan beliau imam hadis besar, dan anak dan guru beliau juga imam hadis besar. Imam Tirmidzi anak murid pada Imam Bukhari rahmatullah alaih. Beliau karang kitab Syama'il Muhammadiyah, dan kitab ini antara kitab yang paling makbul, yang paling diterima oleh Allah Ta'ala dalam memperkenalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang mengarang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni begitu banyak. Banyak ulama yang karang, dan tidak ada mana-mana insan yang tentangnya lebih banyak ditulis dan dikarang tentangnya melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah orang yang paling banyak orang tulis pasal baginda. Daripada dulu para ulama ada tuliskan bahawa orang yang mula-mula cerita pasal Rasulullah, orang yang mula-mula tulis pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk karangan ialah Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahmatullah alaihi. Lahir pada beliau meninggal dunia pada tahun 124 Hijrah. Dan kemudian lepas tu datang imam-imam lain yang mereka tulis berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq rahmatullah alaihi, dan lepas tu disambung pula Ibnu Hisham yang mengambil metod dari Ibnu Ishaq rahmatullah alaihi. Dan kemudian datang imam-imam yang tulis begitu banyak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kitab yang besar tulis berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, iaitu kitabnya nama Zadul Ma'ad fi Sirati fi Hadi Khairil Ibad. Kitab ni lebih kurang hampir 9 jilid ataupun 10 jilid. Kemudian datang ada juga imam yang telah karang antara kitab yang paling besar dikarang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu karangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi rahmatullah alaih, yang nama kitab beliau itu Subulul Huda war Rasyad. Beliau karang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 13 jilid kitabnya, tebal ni. Kitabnya nama Subulul Huda war Rasyad, dan juga dipanggil dengan nama Sirah Syamiyah. Sepanjang yang diketahui, antara kitab yang paling besar dikarang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kitab ini, Sirah Syamiyah, atau juga dipanggil Subulul Huda war Rasyad. Pengarangnya bernama Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi rahmatullah alaih. Tapi dalam banyak-banyak karangan yang menyentuh berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab yang paling makbul kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini pilihan Allah Ta'ala, kerana ada orang karang sekian-sekian kitab, tapi yang menentukan makbulnya ialah Allah Ta'ala. Macam mana ulama kata satu kitab tu makbul ataupun tidak? Ialah kitab tu orang baca, orang ambil faedah, orang ambil manfaat, mana itulah tanda bahawa makbulnya satu kitab.
Walaupun kadang imam tu dah lama pergi. Orang yang mengarang buku ni banyak. Dalam dunia hari ni berapa banyak orang yang mengarang tesis, kajian yang mungkin hebat, mungkin didapat merit cemerlang dan sebagainya, tetapi satu sudut yang lain ialah makbul di sisi Allah Ta'ala. Ada imam yang karang kitab walaupun orang tak tahu, tapi kerana makbul di sisi Allah, Allah zahirkan kitab tu, kemudian lepas tu orang baca kitab tersebut. Sebagai contohnya, ada seorang imam, Al-Imam As-Sanhaji rahmatullah alaih. Beliau karang kitab Nahu, nama Matan Jurumiyah, karang di Maghribi. Lepas tu beliau telah karang kitab tu, kemudian kitab tu beliau campak dalam sungai. Sungainya ada dekat Maghribi, imam kita belajar Maghribi. Jadi kemudian beliau baling kitab tu dalam sungai. Beliau kata, wahai Allah, kalau makbul ya Allah zahirkan kitab ni. Tahun 700 hijrah lebih. Tapi kalau kata tak terima, kitab ni biarkan lenyap. Lepas tu Allah zahirkan kitab tu. Sampai ke hari ini, mana-mana orang yang belajar bahasa Arab pasti akan lalui satu kitab grammar bahasa Arab, Nahu, dalam ilmu Nahu dipanggil Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah. Yang pengarang dia ialah Ibnu Al-Jurrum, iaitu Imam Daud As-Sanhaji, yang mana beliau karang kitab tu di Maghribi. Sampai ke hari ini dah 700 tahun lebih beliau karang kitab tu, orang baca kitab tu. Apa yang saya nak sentuh ialah berkenaan dengan makbul Allah Ta'ala pada satu kitab, itu pilihan Allah Ta'ala. Jadi di antara kitab yang menceritakan perihal Rasulullah SAW yang makbul ialah kitab Syama'il Muhammadiyah ni, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, meninggal dunia 279 Hijrah. Dan para ulama ada bahagikan cerita atau karangan tentang Rasulullah SAW ni kepada 3 bahagian. Ada setengah bagi pada 3, ada setengah bagikan kepada 5. Maksudnya ulama yang mengarang berkenaan Rasulullah, mana kalau kita bahagikan dari sudut ilmunya, ada ulama bahagikan pada 3. Satu ialah dipanggil ilmu syama'il. Yang kedua ialah ilmu khasa'is. Dan yang ketiga ialah ilmu sirah. Jadi ini semua 3 ini ialah cerita pasal Rasulullah. Satu syama'il, satu ialah khasa'is, dan satu lagi ialah sirah. Tapi apa beza dia? Dia berbeza daripada sudut topik lah. Topik Syama'il ialah ulama yang mengarang menceritakan berkenaan dengan Rasulullah SAW, yang menceritakan berkenaan dengan bagaimana rupa paras Nabi dan bagaimana Nabi SAW punya cara hidup, baginda menjalani kehidupan, apakah amalan baginda. Maka itu dipanggil apa? Ilmu Syama'il. Ilmu Syama'il. Jadi ini yang kita belajar dalam kitab ni. Kerana itu dalam kitab Syama'il diceritakan berkenaan dengan rupa paras Nabi, macam mana Nabi makan, macam mana Nabi minum, macam mana Nabi tidur, macam mana pakaian Nabi, macam mana Nabi SAW masuk tandas. Itu ialah perbincangan dalam ilmu Syama'il. Satu lagi ialah, dan antara kitab yang paling masyhur dalam ilmu Syama'il, kitab ni lah, Syama'il Muhammadiyah ni, yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidhi rahmatullah alaih. Selain daripada itu ada juga ulama yang lain yang karang, contohnya Imam Suyuti rahmatullah alaih. Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullah ta'ala, lahir 849 Hijrah, meninggal dunia tahun 911 Hijrah. Imam Suyuti ada karang kitab nama Al-Jami'us Saghir, dan dalam tu juga beliau ada bawa satu bab khas tentang Nabi, dipanggil bab Kana. Dan nama kitab tu juga berkenaan dengan Syama'il Rasulullah SAW. Dalam dia beliau muatkan 722 hadis berkenaan dengan Rasulullah SAW. Syama'il dalam daripada kitab Jami'us Saghir. Jadi ilmu yang kedua berkenaan dengan Rasulullah SAW ni ialah ilmu khasa'is. Khasa'is ni apa? Ilmu yang menceritakan tentang keistimewaan Rasulullah SAW. Dan antara kitab yang paling masyhur yang dikarang tentang khasa'is Nabi SAW ini ialah kitab Imam Suyuti rahmatullah alaih, iaitu nama Al-Khasa'isul Kubra. Al-Khasa'isul Kubra telah ditahqiq sekarang, ada dalam 4 jilid. Ada setengahnya 4 jilid atau sampai kepada 6 jilid. Dan kitab juga baru ada dicetak, yang dikarang oleh seorang ulama Mekah yang masih lagi hidup di kota Mekah sekarang, Syekh Nabil Al-Ghamri. Baik, jadi itu kitab pasal khasa'is, ilmu yang kedua. Khasa'is ni cerita tentang khususiat Nabi.
ilmu tentang khususiat Nabi, keistimewaan baginda pada sudut mukjizat dan lain-lain, apakah anugerah yang Allah beri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu tu dipanggil ilmu khasais. Ilmu yang ketiga yang dikarang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu sirah. Sirah ni apa? Macam mana perjalanan hidup Nabi disusun ikut kronologi. Kronologi ditulis daripada baginda lahir sampai baginda wafat. Maka ini dipanggil ilmu sirah. Jadi kalau kita lihat ulama yang karang pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ialah mereka karang dari sudut syama'il, tentang peribadi Rasulullah dan gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu syama'il. Yang kedua, ulama yang karang tentang keistimewaan Rasulullah, maka itu dipanggil ilmu khasais. Yang ketiga ialah bagaimana baginda punya perjalanan hidup daripada baginda lahir sampai baginda wafat disusun ikut kronologi, maka itu dipanggil ilmu sirah. Jadi sebab itu kalau kita lihat bahawa ada pengajian syama'il, ada pengajian khasais, dan ada juga khasais ni jarang. Khasais ada tapi jarang. Tapi yang banyaknya juga ialah berkenaan dengan ilmu sirah. Maka di antara tiga-tiga ni, antara yang begitu penting untuk dipelajari sirah Nabi dan juga berkenaan dengan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, kita kalau boleh nak ringkaskan saja majlis pada waktu tengah hari ini. Tadi imam kita baca berkenaan dengan bab kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni yang dikarang oleh Imam Tirmizi rahmatullah alaih, beliau telah susun dalam kitab ni 56 bab. Beliau telah susun dalam kitab ni, semua kitab ni ada 56 bab. Daripada 56 bab tu beliau telah muatkan dalam semua daripada awal bab sampailah bab yang akhir, iaitu bab ke-56, beliau telah muatkan 415 hadis. Jadi Syama'il Muhammadiyah ialah ada 415 hadis dan babnya ada 56. Dan bab yang ke-54 yang dibaca oleh imam tadi, iaitu bab berkenaan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian lepas tu bab yang ke-55, bab berkenaan dengan harta pewarisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda tinggalkan. Bab ke-56, bab 55 harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-56 ialah berkenaan dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Itu bab yang terakhir. Jadi bab yang dibaca oleh imam tadi, bab berkenaan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang kedua terakhir, iaitu bab berkenaan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana dibaca berkenaan dengan bab tersebut, maka sebelum kita tangguhkan majlis, maka hendak disampaikan sedikit berkenaan dengan kronologi kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan tuan-tuan dapatlah bersama. Saya cuba ringkaskan saja berkenaan dengan kronologi kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal. Baginda wafat pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Sebelum baginda wafat, kita tahu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bila masuk tahun 11 Hijrah, mula Muharram, Safar. Sebelum daripada baginda wafat, baginda ada buat haji. Baginda buat haji tahun 10 Hijrah. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam buat haji lagi, ketika baginda buat haji, baginda dah beberapa kali bagi tahu dalam khutbah ketika haji bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam akan wafat tak lama lagi. Antara dia Nabi ada sebutkan la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Boleh jadi lepas ni aku tak jumpa kamu lagi. Itu isyarat-isyarat ketika baginda buat haji tahun 10 Hijrah tu, bulan Zulhijjah, bahawa selepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam akan pergi. Lepas tu bila baginda dah habis haji bulan Zulhijjah, baginda balik ke kota Madinah. Lebih kurang 21 Zulhijjah Nabi sampai kota Madinah. Lepas tu tahun 10 Hijrah selesai, masuk bulan Muharram, Safar. Tahun baru iaitu tahun 11 Hijrah. Bila masuk bulan Safar tahun 11 Hijrah, di penghujung bulan Safar tahun 11 Hijrah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jatuh sakit. Nabi waktu tu ada satu orang sahabat meninggal. Sahabat tu meninggal dunia. Nabi SAW telah pergi hantar jenazah tu ke perkuburan di Baqi'. Balik daripada kubur Baqi', Nabi SAW pun mula tumbang. Baginda collapse, kalau kita kata sekarang ni collapse lah, baginda tumbang, jatuh. Baginda macam terkena demam.
Jadi waktu tu sahabat radhiyallahu anhu pun telah bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Waktu tu giliran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Maimunah, isteri baginda nama Maimunah radhiyallahu anha. Tapi lepas tu baginda minta izin kepada isteri yang lain untuk baginda nak dirawat hari akhir dan dijaga hari akhir baginda di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka semua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi izin, akhirnya baginda dipindahkan daripada rumah Maimunah radhiyallahu anha ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum baginda wafat, baginda sakit 13 hari. Baginda sebelum wafat, baginda sakit 13 hari. Baginda mula sakit ialah 29 Safar. Mungkin 29 atau mungkin 28. Wallahualam, tapi sekitar hujung bulan Safar. Katalah kita kata 29 Safar. Baginda sakit tu 29 Safar, tu dah satu hari. Kemudian masuk 1 Rabiul Awal, Safar habis masuk Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Rabiul Awal baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi baginda sakit sebelum wafat, akhir bulan Safar, terus berlanjutan 13 hari sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Permulaannya bila baginda sakit, baginda terlantar kat rumah. Masih lagi pada awal-awal tu baginda sallallahu alaihi wasallam pergi solat. Waktu tu baginda dah tak larat nak jalan dah. Baginda bila nak pergi solat, baginda dipapah oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu untuk pergi ke masjid solat. Waktu tu kaki baginda tak larat dah. Dah sampai kaki baginda dah terlirit ke tanah. Tapi masih lagi sahabat bawa, baginda jadi imam solat duduk waktu tu. Tapi yang belakang solat berdiri lah. Waktu tu baginda sallallahu alaihi wasallam sakit. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sakit tu masih lagi terus. Tapi bila di akhir-akhir baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, sebelum baginda wafat, 17 waktu yang akhir sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda tak dapat lagi nak tunaikan solat. 17 waktu yang akhir sebelum baginda wafat. Okey, baginda wafat hari Isnin. Baginda wafat hari Isnin 12 Rabiul Awal. Dan waktu baginda wafat tu ialah lebih kurang waktu duha, lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, baginda sallallahu alaihi wasallam wafat bukan lepas sembahyang subuh, waktu duha, lebih kurang mungkin pukul 9, mungkin pukul 10. Lebih kurang macam itulah. Pukul 9 atau pukul 10 baginda sallallahu alaihi wasallam wafat waktu duha hari Isnin. Kalau kita kira 17 waktu ke belakang, sebelum datang hari Isnin, kita akan dapati waktu hari Khamis. Hari Khamis. Maknanya Khamis sebelum datang Isnin. Hari Khamis tu lebih kurang dalam 4 hari lah kalau kita kira. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Lebih kurang 4 hari sebelum baginda wafat. Sebelum 4 hari sebelum baginda wafat, hari Khamis tu, Khamis malam Jumaat, Maghrib tu masih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat pergi semayang Maghrib. Tapi masa waktu tu baginda dah makin tenat dah. Maghrib tu masih lagi baginda pergi semayang Maghrib. Maghrib semayang di Masjid Nabawi. Di masjid lah baginda jadi imam. Tapi bila nak datang waktu Isya, waktu tu baginda dah tak dapat nak pergi semayang dah. Itu permulaan baginda tak datang semayang Jumaat. Kerana waktu tu baginda dah, kalau kita kata bahasa sekarang macam koma, dah memang tak bangun, dia nak bangun langsung. Last baginda datang Maghrib tu, hari Khamis malam Jumaat. Lepas tu bermula Isya sampailah ke hari kewafatan baginda. 17 waktu baginda memang tak dapat pergi langsung semayang. Jadi kalau kita kira Isya tu dah satu waktu. Okey, hari Khamis malam Jumaat Isya. Kemudian Jumaat dah 5 waktu penuh. Maknanya itu dah 6. Kemudian Sabtu 5 waktu penuh lagi, dah 11. Kemudian Ahad 5 waktu penuh lagi, dah 16. Kemudian Isnin 1 waktu subuh tu. Jadi semua 17 waktu. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak dapat untuk pergi semayang berjemaah di masjid. Jadi itu 17 waktu. Yang dibaca dalam hadis tadi, ialah bila tu, iaitu waktu tu datang waktu solat, baginda pengsan, baginda tanya dah azan ke belum? Dah datang waktu solat. Itu waktu Isya. Waktu Isya hari Khamis tu. Bila waktu Maghrib tu baginda datang lagi. Tapi bila waktu Isya dekat-dekat nak masuk, baginda sallallahu alaihi wasallam pengsan. Bila baginda sedar, dia baginda tu tanya, Isya dah masuk ke? Dah datang ke waktu solat? Waktu tu
Nabi SAW kata suruh Abu Bakar jadi imam. Tapi baru nak suruh macam orang nak uruskan, baginda pengsan lagi. Lepas tu baginda SAW sedar lagi. Baginda kata waktu isyak dah masuk, suruh Abu Bakar jadi imam. Tapi waktu tu baginda pengsan balik. Lepas tu baginda SAW pengsan balik, sedar balik pada dia pengsan. Baginda SAW suruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi imam. Baginda pengsan 3 kali, kemudian baginda sedar. Baginda SAW suruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi imam. Tapi waktu tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tak nak ayah beliau jadi imam. Ini kenapa? Jadi Sayyidina Aisyah bagi alasan. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata Abu Bakar kalau jadi imam, dia semayang selalu nangis. Takut nanti kalau dia semayang nangis nanti susah nak jadi imam. Sebenarnya Sayyidina Aisyah bagi alasan tempat lain, tapi sebenarnya ada sebab lain. Maka kerana itu Nabi SAW pun cakap, Nabi kata kamu jangan jadi macam wanita Nabi Yusuf. Apa makna macam jangan jadi wanita Nabi Yusuf? Ialah seolah kamu bagi satu alasan lain, tapi sebenarnya dalam hati kamu ada alasan lain. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha tak nak ayah dia jadi imam, sebab dia bukan kerana ayah dia menangis. Biasalah, ini kerana dia pun sayang ayah dia. Sebab kerana zaman dulu, zaman Nabi, orang semua sahabat tak nak kalau selagi Nabi ada, mereka tak nak ada orang lain jadi imam. Mereka hanya nak orang layak jadi imam kalau Nabi ada, Nabi. Kalau tiba-tiba ada orang lain naik jadi imam, hati mereka tak boleh nak terima. Jadi kerana itu Aisyah radhiyallahu anha khawatir kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu naik jadi imam, takut nanti mereka akan tomah Abu Bakar. Apa pandai-pandai jadi imam? Kan? Itu sebenarnya sebab dia. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tak cakap macam tu. Aisyah cakap janganlah wahai Rasulullah, bagilah orang lain. Kan nanti kalau ayah aku nak jadi imam kan dia nangis susah. Tu Nabi cakap, kamu jangan jadi macam perempuan Nabi Yusuf. Perempuan Nabi Yusuf tu mana Zulaikha. Zulaikha ataupun dibaca Zalikha ke. Jadi Zulaikha ni dia kan waktu kalau kita tengok kisah di dalam Quran, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattu an nafsi fasta'sab wa la illam yaf'al ma amuru la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Ayat yang saya baca tadi itu kisah dalam surah Yusuf bagi tahu bahawa Zulaikha panggil wanita dalam istana untuk tengok Nabi Yusuf. Kan? Tapi dia suruh bahawa supaya mereka pergi potong sayur ke atau buah ke. Tapi sebenarnya Zulaikha nak mereka tengok Nabi Yusuf lalu untuk nak lepaskan tuduhan daripada diri dia. Jadi Zulaikha suruh mereka buat satu kerja. Tapi sebenarnya tujuan dia lain. Bukan tujuan dia nak suruh mereka buat kerja, tapi suruh nak tengok Nabi Yusuf, nak buktikan kalau korang tengok, korang pun akan terkesan dengan dia. Jadi itu Nabi SAW cakap, jangan jadi macam perempuan Nabi Yusuf. Kan? Seolah macam cakap lain, tetapi dalam hati ada simpan perkara yang lain. Lepas tu Nabi suruh Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi imam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun jadilah imam solat. Berapa waktu dia imam solat? 17 waktu. Maknanya sepanjang Nabi tak ada, Nabi SAW tak dapat datang masjid, yang jadi imam 17 waktu solat tu siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para ulama hadis kata ini juga satu isyarat bahawa orang yang paling layak jadi khalifah lepas Nabi wafat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak ada orang lain. Kerana sebab tu bila Nabi ada lagi, Nabi dah suruh dia jadi imam. Bukan macam didakwa oleh Syiah, kononnya mereka kata bahawa orang yang paling layak lepas Nabi jadi khalifah Sayyidina Ali. Abu Bakar rampas. Para ulama kata tak. Walaupun waktu tu Sayyidina Ali ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Osman ada, tapi Nabi tak suruh orang lain. Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Isyarat bahawa selepas aku orang paling layak ganti aku ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun jadi imam. InsyaAllah kita cuba selesaikan berapa lama? 2-4. Saya cubalah ringkaskan sikit. Jadi Sayyidina Abu Bakar lalu pun jadi imam 17 waktu. Daripada Isyak tu, Isyak, kemudian esok Jumaat 5 waktu, kemudian Ahad, Sabtu 5 waktu, Ahad 5 waktu, kemudian sampai subuh. Subuh tu Nabi SAW adalah sikit macam segar sikit. Waktu Sayyidina Abu Bakar nak jadi imam solat subuh, waktu tu diorang dah tengah berdiri. Kan waktu tu Nabi SAW pun segar.
Nabi SAW jenguk dekat tepi tingkap, tapi waktu tu Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW supaya Sayyidina Abu Bakar terus jadi imam. Tapi waktu sembahyang subuh tu pun hari Isnin tu masih juga baginda sallallahu alaihi wasallam tak dapat datang untuk solat subuh. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, akhirnya pada hari Isnin pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah wafat selepas waktu duha. Selepas waktu duha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah wafat di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat atas katil. Katil ni bukan katil macam kita sekarang, tapi katil macam katil tali. Rumah Aisyah radhiyallahu anha ada bahagi dua. Rumah Aisyah ni macam bilik pondok dia, tapi dia ada dua bahagian. Satu pertama ruang tamu. Ruang tamu ni pun betul-betul kecil je. Boleh satu orang masuk, satu dua orang masuk. Sebelah ruang tamu tu ialah adanya satu bilik dipanggil hujrah Aisyah. Dia rumah tu katalah ini raudhah. Ni raudhah, dalam raudhah ada mimbar. Tepi tu rumah Aisyah. Dan rumah Aisyah ada dua side. Satu sini bilik kecil, bilik beliau dengan Rasulullah, satu lagi masuk sana ruang tamu. Jadi dekat bilik itu sebelah masjid. Bilik itu tutup sebelah dengan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam bilik itu. Di mana makam Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang, di situlah bilik Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi waktu tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha letak kepala baginda di atas ribaan beliau, atas katil tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Bila baginda wafat, waktu tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tak ada. Sayyidina Abu Bakar pergi jauh sikit, lebih kurang dalam 2 km daripada kota Madinah, di rumah isteri kedua beliau di tempat bernama As-Sunnah. Di Madinah satu tempat nama As-Sunnah. Sayyidina Abu Bakar waktu tu, ialah dia pagi tu, beliau pun pergi sekejap ziarah isteri beliau dekat sana sampai zuhur tu. Beliau pergi. Jadi waktu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar tak ada kat Madinah. Beliau waktu tu berada dekat rumah isteri beliau yang kedua di As-Sunnah. Dan di sana pun ada masjid kecil lah, masjid kabilah. Jadi beliau pergi ke sana. Jadi bila baginda wafat kat sini dekat Madinah, sekitar mungkin pukul 9 pukul 10, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu dengan sahabat. Bila berita tu disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu semua jadi clue, tak tahu nak buat apa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terus duduk terdiam. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu juga terduduk terdiam, tak tahu nak cakap apa. Dan sahabat lain yang ada kat Masjid Nabawi waktu tu, mereka semua jadi clue, tak tahu nak cakap apa. Seolah macam antara orang kata percaya tak percaya. Betul ke baginda dah wafat? Tapi waktu tu antara yang kecoh, kita kata macam bising, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu keluarkan pedang beliau. Beliau pusing Masjid Nabawi. Beliau kata, siapa yang cakap Muhammad wafat, aku bunuh dia. Aku pancung dia. Muhammad tak wafat. Muhammad hanya diangkat ke langit macam Isa alaihissalam diangkat ke langit. Jadi waktu tu beliau pusing. Sahabat lain semua tak berani cakap apa, diam je. Tapi mereka semua jadi macam tak tahu nak buat apa bila mendengar berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak tahu nak buat apa. Tapi waktu tu ada sahabat yang panggil perawi hadis ni nama Salim bin Ubaid. Ada sahabat yang panggil perawi hadis ni, sahabat juga nama Salim bin Ubaid. Mereka kata, Salim, kau pergi cepat-cepat jumpa Abu Bakar. Sebab yang boleh settlekan urusan ni waktu ni, keadaan yang tengah, orang kata keadaan yang tengah berkecamuk, tak tahu nak buat apa ni, orang yang boleh settlekan, selesaikan keadaan ni, yang boleh menangani keadaan ni seorang je, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Salim, kau pergi cepat ke sana, panggil Abu Bakar datang. Jadi bila Salim sampai kat sana, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu baru selesai sembahyang zuhur hari Isnin. Jadi bagi tahu bila sampai kat sana menangis. Jadi Sayyidina Abu Bakar dah dapat baca dah. Rasulullah wafat ke? Itu ya, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun datang. Bila beliau sampai, tengok Sayyidina Umar tengah bising. Sayyidina Umar tengah kata, siapa bagi tahu Rasulullah wafat, aku pancung kepala dia. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tenangkan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah anaknya juga, rumah Aisyah. Beliau masuk dan kemudian beliau telah pegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau telah kucup dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat beritahu beliau kata, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Tuan dalam keadaan yang harum ketika hidup dan juga sesudah wafat Tuan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah kata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, macam dalam ayat yang kita baca tadi tu. Kemudian selepas tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau telah keluar.
Beliau keluar daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah Aisyah, dan beliau telah tenang dengan Sayyidina Umar. Beliau kata, Umar, sabar. Cuba kau senyap, diam, tenang. Bukankah Allah Ta'ala telah bagi tahu dalam Quran? Allah bagi tahu dalam Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibahi falan yadurrallaha syai'a. Maknanya dalam ayat yang Sayyidina Abu Bakar baca tadi, bagi tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Bila dengar ayat tu, Sayyidina Umar terus terduduk. Sayyidina Umar kata, kami seolah-olah macam terlupa ayat tu dulu pernah turun. Bahawa memang dah bagi tahu, Allah bagi tahu satu hari nanti Nabi pun akan wafat. Bila dah dengar ayat tu, Sayyidina Abu Bakar yang sampaikan kepada para sahabat semua yakin bahawa memang Rasulullah dah wafat. Tapi perkara ini berat betul mereka tak terima. Betul ke? Sebab selama ni hidup mereka segala-galanya Rasulullah. Sahabat ni hidup ni segala-galanya Rasulullah. Tak tengok Nabi pun hati tak tenang. Datang masjid kena nak tengok Nabi. Tapi bila dengar baginda wafat, hati mereka jadi pecah. Betul ke baginda dah wafat? Sayyidina Umar lepas tu terus duduk. Sampai dalam hadis begitu, Sayyidina Umar kata, seolah-olah kami tak pernah ingat ayat itu dulu pernah turun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Lepas tu bila keadaan dah tenang, barulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bagi tahu dengan orang ramai apa yang patut buat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, diringkaskan cerita, Sayyidina Abu Bakar bagi tahu bahawa supaya baginda kena solatkan jenazah. Orang ramai tanya, baginda pun akan disolatkan ke? Tujuan mereka tanya tu kerana solat jenazah ni untuk minta ampun. Tapi baginda tak ada dosa, kenapa nak solatkan? Tapi baginda, Sayyidina Abu Bakar kata tetap baginda akan disolatkan jenazah baginda. Jadi doa tu ialah angkat derajat, bukan makna pengampunan dosa. Dia angkatkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka kata, adakah baginda pun akan dikumikan? Ya, dikumikan. Di mana? Waktu tu, kerana waktu tu para sahabat juga ada bertelagah di mana baginda nak dikebumikan. Maka ada yang kata baginda dikebumikan di Baqi'. Ada yang kata baginda dikebumikan dibawa balik ke Mekah, sebab baginda orang Mekah. Tapi waktu tu Sayyidina Abu Bakar bagi tahu bahawa aku pernah dengar Nabi bagi tahu mana-mana Nabi bila dia diwafatkan, dia akan dikebumikan di mana dia wafat. Jadi Allah dah pilih tempat yang paling baik bagi dia wafat kat sini, maka bagi dia dikebumikan kat sini. Jadi akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam diputuskan untuk dikebumikan di dalam rumah Aisyah, di mana tempat baginda wafat, di atas tempat katil yang baginda baring waktu tu. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar perintahkan supaya baginda dimandikan jenazah baginda oleh kaum kerabat baginda sebelah ayah yang paling dekat. Maka kerana tu orang yang mandikan jenazah baginda ni ada 6 orang. Orang yang mandikan jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam ada 6 orang. Satu pertama Sayyidina pakcik Nabi Al-Abbas radhiyallahu anhu. 2 orang anak beliau yang bernama Sayyidina Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu, dan seorang lagi Sayyidina Qutham bin Al-Abbas radhiyallahu anhu, dan seorang lagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seorang lagi Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang lagi ialah Sayyidina Syukran, ini bekas hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lagi dia tak hadir, dia tak mandikan tapi dia hadir, nama Sayyidina Aus bin Khawli radhiyallahu anhu. Jadi orang yang mandikan jenazah Nabi ni yang kau terlibat secara langsung 6 orang, iaitu Sayyidina Al-Abbas, Fadl bin Abbas, Qutham bin Al-Abbas, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Syukran radhiyallahu anhu, Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dan satu orang yang hadir tengok dia bantu-bantu apa yang perlu, iaitu Sayyidina Aus bin Khawli radhiyallahu anhu. Jadi ini yang mandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang banyak terlibat tu Sayyidina Fadl, Sayyidina Abbas dengan anak-anak dia, 2 orang anak dia, dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi mereka yang banyak terlibat, yang lain tu bantu ambil air dan sebagainya. Baginda sallallahu alaihi wasallam perintahkan sebelum baginda wafat, baginda pernah wasiat oleh Sayyidina Ali, kalau baginda wafat, baginda dimandikan daripada air telaga Ghars. Di Madinah ada satu telaga nama telaga Ghars. Baginda pernah beritahu Sayyidina Ali, kalau baginda wafat, baginda dimandikan daripada air telaga tu. Maka kerana tu lepas baginda wafat, diorang ambil air telaga tu kat Madinah juga, air telaga Ghars, Bi'ru Ghars. Mereka ambil air tu bawa ke Madinah dan mandikan Rasulullah SAW dengan air telaga tersebut. Telaga tu masih ada lah sekarang di Madinah. Baik, jadi baginda sallallahu alaihi wasallam dimandikan, dan kemudian lepas baginda sallallahu alaihi wasallam dimandikan, orang yang korekkan kubur Rasulullah SAW digali di rumah Aisyah tu lah, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Waktu tu di Madinah ada 2 orang penggali kubur. Di Madinah ada 2 orang penggali kubur. Satu orang nama Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, dan satu orang lagi ialah nama Sayyidina Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu.
Sayyidina Abu Ubaidah ni orang Mekah asal. Yalah, Abu Ubaidah kan muhajirin kan, orang asal orang Mekah. Jadi satu lagi Abu Talha orang Madinah. Orang Mekah ni kalau mereka punya cara gali kubur, mereka punya style gali kubur ialah mereka gali kubur mereka buat lubang tu di tengah. Dipanggil teraju. Dia kan kubur gali lepas tu tengah lubang. Ini cara orang Mekah. Tapi kalau orang Madinah pun cara gali kubur, dia buat lubang korek tu dibuat ke tepi. Ini dipanggil lahad. Kalau teraju dalam bahasa Arab panggil syak. Syak ni dia macam ni. Kalau kita tengok dia ada panjang tu, dia macam ni. Kemudian ada lagi lubang tu tengah. Itu dipanggil syak teraju. Ini cara gali kubur Abu Ubaidah orang Mekah punya. Tapi satu lagi penggali kubur, cara gali kubur orang Madinah, mereka buat lahad. Lahad ni gali kubur ke tepi. Maka waktu tu yang telah gali kubur Rasulullah Abu Talha, beliau datang dulu. Jadi oleh kerana beliau datang dulu, maka beliau telah gali kubur dengan cara orang Madinah, iaitu lahad. Kerana itu para ulama kata afdal kubur ialah liang lahad. Lahad ni mana ke tepi. Bahasa Arab panggil lahad ni maksudnya korek lubang ke tepi. Kan dia kalau kata kubur dengan kiblat, mana dia ke depan arah kiblat tu dibuat liang tepi. Kecuali kalau tanah lembut, tanah tu rapuh, tak boleh lah buat macam biasalah. Okey, baik. Jadi Sayyidina Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu yang telah bertanggungjawab menggali kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau telah gali kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu tu sebelum baginda dikebumikan, ada timbul satu lagi persoalan. Siapa nak ganti baginda jadi khalifah? Ni waktu tu Nabi masih lagi jenazah Nabi masih lagi belum dikebumikan. Tapi waktu tu timbul persoalan. Selama Nabi hidup, Nabi lah ketua, Nabi jadi imam. Tapi sekarang Nabi SAW dah wafat. Maka waktu tu para sahabat pun bincang, siapa nak ganti Nabi? Waktu tu orang Ansar, mereka ada satu tempat yang mereka biasa, kita kata macam lepak-lepak, tempat sembang-sembang, tempat bincang-bincang orang Ansar. Tempat tu ialah nama dia Saqifah Bani Sa'idah. Dia ada di Madinah. Saqifah Bani Sa'idah ni kalau kita pergi Masjid Nabawi, katalah ni kiblat, di belakang sana. Di belakang sana satu kebun kurma. Dan mereka ada buat teduhan sikit, shelter, mereka buat teduhan. Dekat belakang sana tu tempat orang Ansar biasa lepak-lepak kat situ. Jadi waktu tu mereka dah bincang-bincang dah, siapa yang jadi ketua ni, ganti Nabi. Jadi waktu tu di kalangan orang Ansar, mereka cadangkan kata apa, minna amir wa minkum amir. Kalau macam itulah, di kalangan orang Ansar, kami orang Madinah, biar satu orang ketua. Kamu orang Muhajirin, orang-orang Mekah, kamu satu ketua. Maknanya dua orang ketua. Kami satu pemimpin, kamu satu pemimpin. Dan mereka cadangkan ketua di kalangan mereka satu orang sahabat Nabi bernama orang Ansar, iaitu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Tengah-tengah mereka duduk bincang siapa yang jadi ketua. Dan ada di kalangan orang Muhajirin lah kata yang jadi ketua bagus Sayyidina Ali. Waktu tu memang ada pandangan kan. Jadi kata ketua satu orang Ansar, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Orang Muhajirin iaitu orang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi tengah-tengah mereka bincang tu, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai. Bila mereka berdua sampai kat sana, mereka bincang bahawa kita ketua seorang, kamu seorang ketua. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar terus bagi tahu, aku pernah dengar Nabi bagi tahu, al-a'immatu min Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Nabi bagi tahu apa? Ketua kena orang Quraisy. Makna kalau nak khalifah, ketua yang menggantikan Nabi kena orang Quraisy. Dia paling layak. Tetapi al-Ansar wuzara. Tetapi orang Ansar mereka akan jadi pembantu. Ketua Quraisy, maka Ansar ialah wuzara, pembantu. Dan waktu tu para sahabat, kalau apa je mereka dengar Sayyidina Abu Bakar kata, mereka takkan engkar. Semua orang percaya. Mereka tahu Sayyidina Abu Bakar orang yang memang benar cakapnya. Jadi semua sahabat waktu tu akur. Mereka pun tahu bahawa yang paling layak jadi amir siapa? Ketua ialah orang tu mesti kena Quraisy. Sahabat Quraisy, bukan orang Ansar. Tapi waktu tu Sayyidina Umar pun ada bersama. Sayyidina Umar lalu berkata, man lahu mithlu hadhi thalatha. Siapa antara kita ni semua yang ada ni, yang Allah bagi pada dia 3 kemuliaan yang tak ada pada orang lain, iaitu yang ada kemuliaan dalam ayat Quran, izhuma fil ghari id qala li sahibihi idhuma fil ghari id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kan thani ithnain idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dalam ayat tu Allah cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Nabi hijrah, siapa ikut Nabi tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar.
Waktu tu Nabi berdua, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu Nabi hijrah. Dan kisah ni Allah bagi tahu dalam Quran. Dalam ayat tu tuan-tuan yang saya baca tadi tu, dalam ayat tu ada bagi tahu 3 kemuliaan pada Sayyidina Abu Bakar. Apa dia? Pertama, Sayyidina Abu Bakar orang yang teman Nabi hijrah. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar orang yang duduk dengan Nabi dalam gua. Teman Nabi waktu hijrah, satu pertama, kemuliaan pertama. Yang kedua, beliau yang duduk dengan Nabi dalam gua. Yang ketiga ialah beliau mendapat kemuliaan, Allah bagi tahu Allah bersama mereka. Jadi dalam ayat tadi tu Allah bagi tahu 3 kemuliaan. Pertama iaitu beliau teman Nabi hijrah. Ini tak ada siapa pun ikut Nabi waktu hijrah. Yang kedua ialah beliau duduk dengan Nabi dalam gua. Izhuma fil ghar, duduk dengan dua Nabi dalam gua. Yang ketiga, Allah bagi tahu Allah bersama mereka. Innallaha izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, dalam ayat tadi Sayyidina Umar kata, di kalangan kita siapa yang ada 3 kemuliaan ni? Tak ada. Tapi siapa yang ada? Seorang dia, Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya Sayyidina Umar nak bagi tahu di kalangan kita yang ramai-ramai kumpul ni, tak ada orang yang lebih layak aku tengok jadi khalifah melainkan Sayyidina Abu Bakar sendiri. Sayyidina Umar terus pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Kalau macam tu Abu Bakar, aku baiat kau jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar terus pegang tangan Sayyidina Umar, terus pegang tangan Sayyidina Abu Bakar, baiat dia khalifah. Bila tengok Sayyidina Umar pun sahabat besar. Sayyidina Umar ni zaman Nabi dulu, dia orang paling mulia di kalangan selain Nabi. Nabi orang paling mulia, tapi di selain Nabi orang paling mulia ni 2 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mai 2 orang ni dipandang mulia oleh semua sahabat. Kalau apa 2 orang cakap ni, semua orang akan hormat. Jadi sekarang ni bila Sayyidina Umar sendiri pun baiat Sayyidina Abu Bakar, sahabat lain bila tengok, mereka pun terus, orang kata terus datang, mereka pun baiat dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi mula-mula baiat Sayyidina Umar mulakan dulu. Lepas tu sahabat yang ada terus baiat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi waktu tu tak semua sahabat ada lagi. Tak semua sahabat ada lagi. Waktu tu ni kisah ni berlaku hari Isnin tu, petang, malam. Mungkin petang atau malam. Jadi besok pagi tu sembahyang subuh, waktu tu Nabi belum dikuburkan lagi, baru diulang semula peristiwa baiat ni. Sebelum subuh tu Sayyidina Abu Bakar telah sampai kepada orang ramai, semalam sahabat dah baiat. Siapa yang belum baiat, baiat. Bila subuh tu semua sahabat yang hadir sembahyang subuh, zaman dulu semua sembahyang subuh kat masjid, bukan macam kita sekarang. Jadi semua sembahyang subuh, jadi mereka pun telah semua baiat Sayyidina Abu Bakar. Jadi hari Isnin tu sebahagian sahabat dah baiat. Esok tu Selasa disempurnakan lagi baiat oleh sebahagian sahabat yang lagi belum baiat lagi, mereka baiat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi selepas tu selesailah peristiwa baiat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lepas dah selesai semua ni, isu mandi Rasulullah dah selesai, isu Rasulullah nak ke bumi kat mana pun dah selesai, dan kemudian isu khilafah, penggantian khalifah pun dah selesai. Barulah jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dikebumikan. Tapi sebelum nak dikebumikan, jenazah Rasulullah SAW disolatkan dulu. Zaman tu oleh kerana imam belum diputuskan siapa yang imam, jadi oleh kerana tu jenazah Rasulullah disolatkan secara bersendirian. Siapa dulu yang solatkan? Mula lelaki dulu, tapi bukan berjemaah, seorang-seorang. Lelaki masuk dulu, lelaki dewasa. Lelaki masuk dulu, seorang masuklah 2-3 orang semayang. Lepas tu dapat dah habis, semua lelaki dewasa keluar, dah selesai. Lepas tu masuk pula budak-budak lelaki, kanak-kanak selesai. Lepas kanak-kanak semua dah solatkan jenazah Nabi, lepas tu akhir sekali barulah perempuan. Jadi dia ada 3, kita ada 3 fasa. Mula saya nak lelaki dewasa, lepas tu kanak-kanak, lepas tu barulah wanita. Mereka yang last solatkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas dah selesai semua solat, dia benda tu bawa sampailah dekat dengan maghrib. Hari Selasa maghrib. Dah selesai malam tu barulah semua dah selesai solat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dah semua sahabat dah selesai solatkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki, kanak-kanak dan juga wanita, maka malam tu, Selasa malam Rabu, barulah mereka pun mengebumikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam tu. Jadi baginda wafat 12 Rabiul Awal, hari Isnin waktu duha. Tetapi baginda dikebumikan lebih kurang kalau kita kira 1 hari setengah lepas Nabi wafat. 1 hari setengah. Maknanya baginda dikebumikan Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu esok tu. Barulah selesai jenazah Rasulullah SAW dikebumikan. Waktu tu sahabat sedih betul.
Sampai sahabat kata masa Rasulullah masuk, Anas bin Malik beritahu, waktu Rasulullah masuk Madinah, hari itulah hari yang paling berbahagia bagi kami. Bercahaya Madinah. Tapi bila baginda wafat, seolah-olah Madinah gelap bagi kami. Hati kami rasa hati kami tak sedap betul, sedih betul bila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan Rasulullah, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ada bagi tahu, Nabi kata, kalau kamu ada ditimpa sedih, kamu ingatlah bahawa kesedihan kamu yang paling besar ialah pemergian aku. Sebab itu kalau macam mana kita boleh tiba sedih, kan Sayyidina Aisyah pun ada bagi tahu dalam hadis bahawa musibah yang paling besar bagi umat ni ialah pemergian Rasulullah. Sebab itu kewafatan Rasulullah ni ialah musibah paling besar bagi umat ini. Sebab tu kalau kita sedih, kan, iaitu pemergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni juga ialah kesedihan yang besar bagi kita semua. Namun tanggungjawab kita ialah ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagai penutupnya, hari ini kita dah selesai, ialah dekat masjid ni selesai pengajian Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksud yang besar daripada pengajian Syama'il ni untuk ikut Nabi, ittiba'. Ittiba' ni mana ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu dalam Quran, falladzina amanu bihi wa'azzaru wa nasaru wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaikumul muflihun. Maksud yang paling besar daripada keputusan Nabi untuk ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikut Nabi, ittiba' Nabi. Jadi kita usahalah dalam hidup kita untuk kita ikut kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan, minum, tidur, dalam gaya bercakap kita, gaya tidur kita, di mana apa kita lakukan, dalam berdakwah, dalam kita akhlak kita, semua kita cuba untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita usahakan supaya terus banyak mengaji, mengkaji dan menghayati tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam ilmu syama'il, ilmu khasais dan juga ilmu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah rahmati dan berkati, dan semoga Allah Taala anugerahkan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hampir dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Taala berikan kepada kita di kalangan orang yang berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Dan semoga Allah pimpin kita, jadikan hidup kita dapat beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ashraq al-qulub fiha jad bi wujudil mustafa Ahmad wa bi alihi al-karim unsun wa surur wa Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika fali rabbi kullu abdi jalla ya surahul abdi habibi wujudi mustafa hadi Muhammad. Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam